Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Kes berkaitan dengan Daim Zainuddin. Namun hari ini sahabat semua, mereka cuba memberikan alasan menggunakan laporan daripada Bloomberg. Soalnya adalah, adakah ini strategi untuk alihkan perhatian atau mengalihkan kes ini kepada Perdana Menteri kita? Mungkin itu yang cuba dilakukan oleh peguam kepada Daim Zainuddin ini. Itu persoalannya. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda untuk melihat dan juga mendengar apakah kenyataan daripada pihak program bela Daim Zainuddin. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempa hari ini. Adakah Perdana Menteri lebih tinggi dari undang-undang? Itu kenyataan daripada peguam kepada Daim Zainuddin. Jadi mari kita lihat apakah tujuan dan motif mereka membuat kenyataan seperti ini. Polis dituntut menjelaskan kenapa Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak disiasat atas dakwaan salah guna kuasa susulan laporan polis berkaitan dakwaan campur tangan politik dalam siasatan ISPRM. Jadi ini fokus mereka. Kalau sebelum ini Ihsan Jalil mempersoalkan katanya kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan tidak menyaman Bloomberg, dan sekali lagi peguam kepada Daim ini menggunakan fakta yang sama. Jadi kenapa polis tidak memulakan siasatan terhadap salah guna kuasa PM soalnya? Adakah PM lebih tinggi dari undang-undang? Itu antara kenyataan daripada Rajesh Nagarajan dan Sekretaraj Singh, peguam kepada ahli perniagaan dan veteran politik Daim Zainuddin dan isterinya Naimah Abdul Khalid. Itu berkata siasatan dibuat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia berkaitan kesalahan salah guna rangkaian perkhidmatan. Rajesh dan kedua peguam juga berkata laporan turut disiasat di bawah Seksyen 505B Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan menyebabkan kegentaran awam. Jadi sebelum ini Naimah berkata artikel Bloomberg pada 26 September menunjukkan yang siasatan berkaitan dengan ketidakpatuhan menedakkan aset tidak bersalah. Itu kenyataan dia lah ya. Artikel media perniagaan terkemuka tersebut memetik sumber yang mendakwa Anwar mengarahkan ISPRM menyiasat Daim dan bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad serta anak-anak kepada Mahathir. Jadi sumber, ini yang saya katakan dalam video saya sebelum ini. Siapakah sumber yang mereka katakan itu? Siapakah dalang yang memberikan maklumat kepada Bloomberg yang sebenarnya ISPRM sendiri telah mengatakan bahwa mereka tidak sama sekali menerima arahan daripada mana-mana individu maupun Perdana Menteri. Mereka melakukan tanggungjawab mereka kepada individu-individu yang harus disiasat dengan kelakuan, dengan perbuatan rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Seperti mana isu membabitkan Daim Zainuddin dan juga isterinya. Namun mungkin kerana mereka begitu terdesak untuk mengalihkan perhatian, sekarang ini mereka pula tujukan kepada Perdana Menteri. Kononnya Perdana Menteri kita menyalahgunakan kuasa, campur tangan kepada ISPRM untuk siasatan Daim dan juga kepada anak-anak bekas Perdana Menteri iaitu Mahathir Mohamad. Jadi mereka begitu bijaksana untuk mengalihkan perhatian. Itu pandangan saya sahabat semua. Sedangkan berkali-kali Perdana Menteri kita menyatakan bahwa beliau tidak akan campur tangan kepada NGO ataupun agensi-agensi kerajaan, agensi penyiasatan, PDRMK, ISPRMK dan sebagainya. Jadi mereka mengatakan Anwar harus disiasat Sedangkan penyiasatan yang sepatutnya dilakukan sekarang ini adalah kepada Daim, kepada anak-anak Mahathir dan sebagainya. Sumber yang sama juga mendakwa pada masa lalu Ketua Pesuruhjaya ISPRM Mazambaki atas arahan Anwar mengarahkan pegawai-pegawainya tidak menyiasat pembelian saham oleh bekas setiausaha politik Anwar, Farhas Wafah Salvador. Pejabat Perdana Menteri dan ISPRM menafikan dakwaan tersebut. Sudah dinafikan. Dan Farhas, kalau saya tidak silap, dia telah pun mengambil tindakan undang-undang kepada fitnah ini. Jadi mereka begitu terdesak untuk mencari apakah yang mereka buat untuk mencari alasan mengalihkan perhatian. Mungkin itu yang sedang direncanakan oleh peguam maupun kes yang melibatkan
Daim dan juga anak-anak Mahathir ini. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Bukan satu ketika lah, beberapa hari yang lalu, 3 hari lalu kalau saya tidak silap, seorang pemimpin daripada PAS mengatakan memalukan bila berkali-kali dilanda banjir, kata pemuda PAS Selangor, dan desa-gesaan beliau itu mahukan supaya Menteri Besar letak jawatan. Inilah sahabat semua. Kalau orang lain sedangkan banjir ini sebenarnya bukan disebabkan oleh individu, bukan disebabkan oleh kerajaan dan sebagainya. Kerana banjir atau hujan ini sesiapa pun tidak boleh kontrol, sesiapa pun tidak boleh kawal. Tetapi bila berlaku di negeri di pimpinan kerajaan perpaduan, mereka cakap Menteri Besar harus meletak jawatan. Jadi bagaimana pula kalau beliau menggesa supaya Menteri Besar Selangor ini meletak jawatan, bagaimana pula dengan negeri Kedah? Ya, kalau kita lihat hari ini, negeri Kedah juga dikatakan hampir semua 114 lokasi hotspot di Kedah banjir. Sudah berlarutan daripada bulan September yang lalu. Banjir begitu teruk di Kedah. Adakah Menteri Besar Kedah Sanusi ini harus meletak jawatan seperti mana gesaan daripada pemuda PAS Selangor ini? Jadi kita boleh nampak sahabat semua, permainan politik sempit, politik jelik dan sebagainya. Kalau berlaku di tempat mereka, mereka tidak pula gesah Menteri Besar mereka untuk letak jawatan. Kenapa berlaku di negeri kerajaan perpaduan pula disuruhnya letak jawatan? Inilah betapa hipokrit, betapa sesatnya PAS ini. Kalau mereka semua okey, kalau orang lain perlu letak jawatan. Waduh, di mana otak Ketua Pemuda PAS ini. Jadi kalau kita lihat, hampir semua 114 lokasi hotspot banjir di Kedah dinaiki air dalam kejadian bencana yang melanda negeri ini sejak Sabtu yang lepas. Sebenarnya bukan Sabtu lagi bulan September lagi apabila kecoh satu negara banjir tapi menteri besarnya berada di Jepun. Sudah sepatutnya lawatan tu 2 hari tapi dia lewat balik pula. Dia tahu apa yang dibuat. Ada yang mengatakan beliau pergi honeymoon dengan isteri baru. Itu saya tak pastilah. Itu kata-kata warga maya di media sosial. Jadi Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kedah Major Muhammad Suhaimi Memazan berkata lokasi itu melibatkan daerah Baling, Sik, Padang Terap, Kubang Pasu, Langkawi, Kota Setar, Pendang, Yan, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru. Jadi sebanyak 21 pusat pemindahan sementara telah diaktifkan di 5 daerah di Kubang Pasu, Kota Setar, Pokasena, Baling dan Pendang. Jadi terdapat 8 sungai di negeri ini melebihi paras bahaya dan yang paling kritikal sekarang adalah Sungai Anak Bukit di Taman Aman, Kota Setar sehingga menyebabkan air melimpah ke jalan raya. Katanya selepas melakukan pemantauan di Kampung Seberang Anak Bukit dan Kampung Alor Madi di Alor Setar hari ini. Muhammad Suhaimi juga berkata puncak air naik mendadak di beberapa kawasan disebabkan taburan hujan yang sangat tinggi. Jadi beliau berkata hujan lebat di Sungai Padang Terap juga menyebabkan daerah Kubang Pasu dan Kota Setar dilanda banjir. IPM Kedah bersedia segala kemungkinan termasuk air pasang yang dijangka pada 18 hingga 20 Oktober ini. Jadi kita telah maklumkan kepada ibu pejabat sekiranya keadaan semakin buruk di negeri Kedah di bawah pimpinan Parti PAS, MB Lato Sanusi yang sepatutnya meletak jawatan, kata Ketua Pemuda PAS. Tapi itulah mereka ni kalau berlaku di negeri sendiri di bawah pemerintahan PAS, tidak pula mereka gesah untuk Sanusi meletak jawatan. Dan Muhammad Suhaimi juga berkata terdapat segelintir penduduk terjejas banjir yang enggan berpindah ke PPS bimbang keselamatan harta benda yang ditinggalkan di rumah selain beranggapan banjir akan surut dalam tempo yang singkat. Seorang mangsa banjir dari Kampung Alor Ganu, Sekaria Darus, 68 tahun, berkata kejadian ini merupakan kali ketiga rumahnya naik air dalam tempo tidak sampai sebulan. Banjir tidak surut kerana air dari kawasan hulu turun ke hilir. Sebab itu paras air makin naik walaupun hujan tidak lebat. Kami bukan tidak mau pindah ke PPS tapi bimbang untuk tinggalkan rumah kerana takut ada yang ambil kesempatan, katanya. Ada-ada sih penduduk Kedah ni Orang suruh kau masuk PPS untuk demi keselamatan, lain pula jawapannya. Apapun kita harapkan mereka dilindungi keselamatan
dan sebagainya. Jadi sahabat semua, sampai sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kanggap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.